saya sebenarnya memanggil press conference ini agak tergesa-gesa, tetapi memandangkan press conference kenyataan saya dalam Harakah Daily mengenai rancangan KDN untuk menghapuskan penapisan filem oleh LPF. Ya, jadi bila saya buat kenyataan itu, saya mengharapkan yang mereka juga turut membuat jawapan kepadanya, tetapi nampaknya senyap. Kalau senyap, kalau kita tak bangkitkan semula perkara ini, akan hanya berlalu begitu, dan maka apa yang dikatakan oleh Datuk Datuk Mahmud nama dia, Mahmud Adam akan berjalanlah ya. Jadi saya decide untuk buat satu press conference hari ini. Press statement sekejap lagi saya punya ni tolong ambilkan. Semalam saya nak katakan di sini bahawa saya ingat saya notice ada satu Majlis Belia Malaysia saja yang ada buat juga kenyataan membantahlah tentang rancangan kerajaan untuk melepaskan tanggungjawab penapisan kepada penerbit dan pengimport filem. Makna dia they are practicing what we call self censorship, ya, dan mengharapkan supaya filem-filem ini ditapis sendiri oleh penerbit dan pengimport, ya. Dan lembaga penapis filem Malaysia, menurut kenyataan daripada Datuk Tan Sri Mahmud Adam ni, tidak akan melakukannya, dan ia akan bermula pada 2012 ini. Ya, makna susun, makna di 2-3 hari lagi mereka tidak akan tapis. Malah ditambah pula bahawa filem-filem mana yang telah dimasukkan untuk penapisan tetapi belum ditayangkan, maka boleh mereka tarik, tak payah lagi untuk ditapis, mereka akan lepaskan juga. Jadi perkembangan ini amat membimbangkan saya, memandangkan sekarang ini pun penapisan filem kita agak liberal, ya. Kalau kita bertemu dengan ibu bapa, masyarakat, kadang-kadang mereka terkejut setengah-setengah filem itu boleh lepas untuk ditayangkan di televisyen dan pawagam, ya. Tambahan pula sekarang ini kalau tidak ditapis, ya. Saya ingin balik kepada satu kenyataan ataupun ucapan mantan Perdana Menteri kita pada 2003, ya, dalam majlis perasmian konvensyen LPF tentang tujuan kenapa penapisan filem ini perlu, ya. Di antaranya ialah katanya walaupun kita nak mencapai negara maju pada tahun 2020, kita nak mengikut acuan kita sendiri, dan beliau Tun bercakap mengenai mewujudkan masyarakat Malaysia yang berakhlak tinggi, ya, dan Tun melontarkan satu konsep atau cabaran kepada perfilman, industri perfilman dan ICT ini, iaitu penjajahan media atau imperialisme media, ya. Dan sehubungan dengan itu, kita juga tahu bahawa dia Tun berhasrat supaya lembaga penapisan filem itu tidak hanya setakat sensor, tetapi memperluaskan untuk menentukan unsur-unsur yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai murni masyarakat itu juga diambil kira, dan dia mengharapkan bahawa LPF ini menjadi pemangkin kepada filem-filem yang lebih luas yang boleh membentuk minda masyarakat, ya. Jadi ini adalah satu perkara yang walaupun secara umum masyarakat sekolah menyebut yang kita selalu tak bersetuju apa BN buat, ada benda yang bagus kita bersetuju, dan ini adalah satu perkara yang kita rasa patut dikekalkan, ya. Dan oleh itu saya nak sebut di sini kenapa saya rasa tak yakin self censorship ini boleh dilakukan oleh penerbit dan pengimport filem, ya. Saya rasa tak yakin perkara ini boleh didelegatekan, ubah tanggungjawab daripada lembaga penapisan filem kepada penerbit dan pengimport. Pertama, penerbit dan pengimport sentiasa bermotifkan keuntungan. Setiap seorang mereka akan berlumba-lumba untuk menghasilkan filem blockbuster.
Kita tahu dalam setiap kali satu filem keluar, kita tengok angka-angka hari ini jual berapa juta dan sebagainya, ya, untuk dapat blockbuster, ya. Jadi kita juga tahu bahawa biasanya filem-filem yang ada unsur-unsur seksual dan ganas, ya, mendapat sambutan yang tinggi daripada kaum remaja, terutamanya orang muda, ya. Jadi saya fikir mereka bukanlah orang yang boleh jadi orang kata pembikin, kemudian mengadili filem mereka sendiri, kemudian memutuskan yang mana nak potong dan sebagainya. So they are not the right people. Dia yang hasilkan, dia yang import, ya. Bagi orang pengimport, mestilah dia nak import satu filem yang boleh menarik penonton, ya. Jadi mereka bukanlah orang yang neutral untuk membuat keputusan itu. Kedua, kita lihat, ya, secara umumnya, ya, penerbit dan pengarah filem ni secara umum mereka mempunyai nilai yang lebih, secara umum, ya, saya tidak mengatakan kebanyakan mereka, tetapi secara umum mereka mempunyai perspektif moral dan agama ni agak lain sikit kepada masyarakat umum, ya. Mereka lebih liberal, kalau perlu saya katakan mereka lebih liberal, mereka lebih westernized, ya, lebih kuranglah bagi mereka tidak begitu menitik beratkan, kecuali mungkin penerbit-penerbit filem tertentu saja. Dan kita lihat filem-filem yang bermutu tinggi, yang berunsur seni dan ada nilai yang tinggi dan sebagainya, biasanya tidak mendapat sambutan yang hebat. Jadi filem-filem macam ni tak akan ditayangkan di Pawagam, ya. Filem-filem yang menang festival filem seperti yang banyak filem di Iran dan sebagainya daripada Iran, tak pernah ditayang di Pawagam, ya. Kita hanya dapat menonton mereka kalau ada film festival ditunjukkan dengan percuma dan masyarakat tak ada akses. Ini menunjukkan bahawa mereka belum sampai ke tahap yang saya mengatakan di sini, belum sampai ke tahap penerbitan seni dan kerja buat mereka itu memikirkan kesan ke atas masyarakat. Belum sampai ke tahap itu, ya. Mungkin ada segelintir sekarang daripada pengarah-pengarah filem kita ada yang unsur-unsur nilai-nilai yang baik, tetapi secara umumnya belum sampai ke tahap yang kita keboleh percayaan itu kita berikan kepada mereka, ya. Ketiga, saya melihat bahawa nilai moral masyarakat kita tidak homogenes, sangat heterogenes, ya. Sekira dan oleh kerana filem ini boleh mempengaruhi pemikiran, sekiranya ia diterima dengan baik, setengah-setengah unsur atau propaganda lah yang dibawa dengan oleh filem itu boleh mempengaruhi masyarakat. Ada filem yang bagus. Saya nak bagi contoh, dulu misalnya filem Allahyarham Yasmin dulu, kan. Ada satu filem yang Sepet ke, saya tak silap, yang menunjukkan bahawa seorang imam, seorang yang kuat agamanya, dia begitu faham dengan seorang yang kerjanya pelacur, kalau tak silap saya, ya. Ia memberi satu persepsi bahawa dia tidak menghukum orang ini, malah cuba berbaik. That is a good example, ya. Tetapi sekiranya kita membawa satu filem yang menunjukkan bahawa perkara ini satu norma, misalnya homosexuality, ya, dan banyak perkara yang mengajar masyarakat untuk melakukan perkara-perkara sebelum ni masyarakat tidak tahu, terutamanya golongan remaja dan anak-anak tidak faham, ya. Saya bagi lagi satu contoh. Kalau di zaman Allahyarham P. Ramlee, kalau orang bercinta, dia setakat curi-curi jumpa, dan di situ dia tahu bahawa benda tu tidak diterima oleh masyarakat. Tetapi zaman sekarang dia mengajar anak-anak kita, kalau bercinta perlu berkeluar bersama-sama, boleh pula untuk bercengkerama, kan. Jadi itu mengajar satu nilai, mengubah nilai masyarakat. Itu pun saya kira penafisan filem kita cukup liberal. Dia tak potong sin-sin begitu, ya. Malah kita lihat bahawa kadang-kadang LPF kita masih lagi liberal lah. Bagi kami, bagi saya lah, sangat liberal lagi, kerana masih lagi membenarkan sin-sin ranjang dan sebagainya, di mana ia memberi konotasi tertentu. Jadi filem-filem begini, itu pun kira dah ada penafisan tu, ya. Malah kalau kita tengok TV, kita kata filem ni ditapis ke tak ditapis,
Ya, kalau ditapis kadang-kadang peminat-peminat seni kata-kata filem itu dicincang sampai tak seronok lah daripada filem asal, ya. Apa yang saya nak katakan sekarang ini, LPF yang ada sekarang ini pun pada pendapat sebahagian besar daripada masyarakat, terutamanya masyarakat Melayu Muslim, ya, mengatakan bahawa sudah lenient, ya, sudah longgar. Ini kan kalau kita nak melepaskan tanggungjawabnya kepada lembaga, kepada penerbit dan pengimport filem. Dan dalam kenyataan Tan Sri Mahmud Adam ini, dia berkata bahawa kita akan biarkan mereka membuat penapisan sendiri, dan sekiranya mereka melanggar, mereka akan dipanggil untuk beri penjelasan. What sort of penguatkuasaan ini? Makna dia sudah tayang, kalau masyarakat tak bunyi apa-apa, maka mungkin tak panggil. Tetapi kalau misalnya masyarakat mula komplain, barulah mungkin KDN ataupun LPF akan panggil untuk beri penjelasan. Tidak ada tindakan yang dikenakan kepada mereka. Jadi dia belum menjelaskan kepada kita. Kalau dia kata kita menyanggah tanpa mengetahui mekanisme, tak boleh salahkan kita, sebab dia tidak menjelaskan kepada kita. Jadi kita tak mahu apabila sesuatu filem itu ditayangkan, kemudian bila masyarakat marah dan bangkang, masa tu baru dipanggil penerbit dan pembikin filem. Pada ketika itu sudah terlewat, sudah terlambat, kerana filem itu sudah terlepas dan sudah ditontoni oleh masyarakat, ya. Okey. Lagi satu saya nak sebut di sini tentang apa gunanya akta LPF, akta penapisan filem kita yang ini sekarang, ya. Akta ini yang boleh kuat kuasanya hanya LPF, ya. Syarat-syarat pengkelasan semua dibuat oleh LPF. Jadi dengan menyerahkan penapisan filem kepada penerbit, ya, dengan apa ni, maka sekarang ini siapakah yang akan mensijilkan? Siapakah yang akan memberi kelulusan? Ya, dan sekiranya mereka membuat kesalahan, tindakan tidak boleh diambil kepada mereka, sebab mereka tidak ada dalam akta. Mereka tidak menjadi orang yang tidak bertanggungjawab untuk menapis filem. Ya, jadi macam mana nak melaksanakan akta ini kalau LPF tidak lagi menjalankan tanggungjawab dia, ya? Okey. Saya nak sebut bahawa penapisan filem ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, di seluruh dunia. New Zealand, sebuah negara yang maju, malah dia punya klasifikasi filem lebih ketat daripada kita. Ya, saya nak tunjuk di sini, kalau kita pergi penapisan filem dia bukan sahaja kita hanya ada lulus bersih, lulus dengan potongan, haram, ditolak. Itu LPF buat. Kemudian bila keluar dia akan diklasifikasi 18 SG. Itu kalau lulus apa orang kata yang dengan klasifikasi ada 18 SG, 18 XX, SX, 18 PA, 18 PL. Ya, semua ni adalah jenis-jenis klasifikasi. Kalau di New Zealand lagi ketat. Dia ada pula tahap umur. Yang ada umum, lepas tu P dengan parental guide, lepas tu restricted bawah umur 13, restricted bawah umur 16, restricted bawah umur 15, lagi hebat klasifikasinya. Ya. Dan saya nak menunjukkan bahawa memang penapisan filem bukan satu perkara yang senang, tetapi ia adalah tanggungjawab. Ya, dan bagi sini kita setakat ini, ya, kita meletakkan tanggungjawab itu pada kerajaan. Gatekeepernya adalah kerajaan. Sekiranya, ya, kita melepaskan kepada filem, pembuat filem dan pembikin filem ini, maka ini menunjukkan bahawa kerajaan telah melepaskan tanggungjawabnya. Dan lepas itu ibu bapa lah pula yang akan terpaksa menanggung beban untuk orang kata memastikan bahawa filem yang anak-anak mereka tonton itu selamat ataupun sesuai untuk umur mereka. Ya, ini pun kita ada kesusahan dah sekarang ni. Jadi saya tak boleh terima. Saya akan buat apa yang patut, ya, apa yang perlu untuk mendapat sokongan rakyat untuk menghalang penapisan self censorship oleh penerbit dan pembikin filem dan pengimport filem. Dan saya rasa saya akan mendapat sokongan yang hebat daripada ibu bapa. Jadi saya nak Tan Sri Mahmud ataupun Menteri KDN sendiri menjawab, ya, tentang perkara-perkara ini, ya.
Ya. Kalau apa yang dikatakan oleh Tan Sri Mahmud ini dilaksanakan pada 2012 ini, Mak Adin meletakkan tanggungjawab menapis filem itu kepada penerbit dan pengimport sendiri. We will be the first in the world. Kita akan menjadi satu masyarakat, satu negara yang pertama yang membenarkan filem itu ditapis oleh pembuat sendiri. Ya, saya tak fikir yang semua kita sampai kepada tahap itu lagi. Ya, kebertanggungjawab pihak penerbit dan pengimport untuk meletakkan diri mereka di tempat ibu bapa, meletakkan tempat mereka di tempat guru-guru, kerana ibu bapa dan guru-guru lah, ya, dan pendidik di dalam masyarakat yang sentiasa memikirkan perkara ini. Tetapi bolehkah mereka menempatkan diri mereka di situ? Bolehkah mereka menempatkan diri mereka sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, sebagai bahawa filem ini tak sesuai untuk ditonton umum, ya, untuk ditayangkan di pawagam dan sebagainya. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya rasa perlu kita highlightkan dan perlu masyarakat semua tahu. Sebab kalau MPM dengan PAS, dengan Muslimat PAS saja mengutarakan, kita tak dengar daripada wanita UMNO, kita tak dengar daripada puteri UMNO. Semalam Sigma daripada Persatuan Mahasiswi, saya ingat, juga menyahut, membangkang perkara ini. Kita nak dengar daripada persatuan-persatuan ibu bapa, PIBG dan sebagainya. Kerana apabila perkara ini telah dilepaskan, amat susah untuk kita menarik balik kelulusan ini. Dan saya nak tanya kepada KDN, apa mereka nak buatlah dengan akta ini. Kalau dah nak buat censorship, tak perlulah ada akta ini lagi, ya. Dan bagaimana caranya mereka nak menguatkuasakan penapisan oleh penerbit dan pengimport itu sendiri. Actually, I didn't have much time to go look through Asia. I got only New Zealand, Ireland, apa semualah. Sebab saya tengok the extreme west dulu. Sebab kita bercakap mengenai hak, gitu kan. Jadi mereka pun nampaknya ada censorship mereka juga. I've not been able to look at Indonesia, Singapore, but I think they have. Setahu saya Singapore masih ada lembaga penafisan dan sebagainya. Ada authority lah, ya, ada authority. New Zealand ada 2 authority. Satu authority kerja dia mengkelaskan filem, ya, satu lagi menguat kuasa. Dia ada 2 macam tu. Jadi different countries different, it doesn't mean that apa ni kan. Well, saya rasa kalau kita buat macam New Zealand, lagilah tak ada pendemokrasian. Tetapi I think it helps parents. It helps parents kalau boleh detailkan. Tapi saya tak nak menambah lagi satu beban kepada LPF. As it is now pun banyak kritikan ke atas mereka. Itu sebabnya saya cuma tak bersetuju dengan dilepaskan tanggungjawab itu. Sekarang ni pun saya ingat kalau kita parents 18SG, 18SX, 18BA, 18PL ni bagus dah. Lepas tu ada umum, kan? Sesuai untuk tuntunan umum tu, kira good enough. And then lulus dengan potongan. Ini klasifikasi yang mereka buat lah. Maknanya dia lulus tapi kena potong. I think fair enough. Orang-orang yang ada dalam lembaga penafisan itu, mereka juga orang kata ada guideline, ya. Saya bimbang ni, yang ada pun kita tak boleh ikut. Kalau saya kata saya nak more detail, barulah saya Taliban buat nanti, kan? Itu. Well, it's not too late. I suppose dia baru mula, kan? Sebab saya tengok, saya biasanya lontarkan, saya tengok dulu. Kalau orang lain semua ni, menteri akan bagi respon. Tapi ni tak ada respon langsung. MBM keluar, Sigma keluar semalam, dan saya dulu keluar. First one to come up with was myself. Dewan Muslimat. Kita bincang dengan saya telefon Harakah Daily to quickly masuk dalam Harakah Daily. Tetapi no respon except wanita MCA lah. Ya. Bagi saya dia bukan satu dia baru peraturan yang mereka duk fikir nak bagi, belum lagi sampai ke tahap itu. Boleh lagi ditarik balik, ya. Filem-filem yang kalau kat Malaysia tak ditunjuk lah, tetapi menunjukkan bahawa filem yang untuk tontonan masa anak-anak tengok, filem-filemnya lebih baik daripada kita di segi family value-nya, ya. Dia kalau tengok di sana dia tak ada tunjuk
apa ni, kita ada satu drama filem Malaysia, kita menunjukkan perhubungan antara bapa tiri dengan anak tiri. Ya, sampai ke tahap itu memberi idea dan memberi gambaran bahawa perkara itu berlaku dalam masyarakat kita. Saya tidak menidakkan tidak berlaku, tetapi makna dia the brain doesn't know what the eyes do not see. Ya, kalau mata melihat, it gives us a lot of idea. Ya, saya nak bagi contoh sajalah. French kissing, for instance. Masa zaman kami dulu tidak ada, tak ada tunjuk di TV. Tetapi sekarang adingan-adingan ciuman intim semua ini semua ada di TV. Dan kita tengok remaja-remaja kita sekarang ini belum berumah tangga sudah tahu adingan-adingan ini. Ya, saya itu sebabnya I'm not for 100% censorship. Itu pun LPF dah lakukan dengan pakar-pakar daripada various, dan mereka dapat orang kata they got training, mereka dilatih. Kita nak lepas kepada penerbit, kita nak lepas pada pengimport, no way. Ya, kita akan tentang habis-habisan perkara ini. Ya, respon to wanita MCA tu, they have no issue lah. Okay, they have no issue. They can frighten the masyarakat, but masyarakat know us better. Ya, kita nak decent films, kita nak ada lembaga penapis. I'm not saying PAS tak kata PAS nak tapis tau. Kalau PAS tapis lain cerita. We are saying that penapisan itu dilakukan oleh LPF. Ya, yang they have their own body, they are trained, dan kalau kita baca ucapan Tun Abdullah ini, mereka ini bila mereka nak menapis, mereka akan melihat kepada pendapat akademik, agama, bijak pandai masyarakat dan sebagainya. Bukan dia buat tapis ikut suka dia. Aku suka filem ni, okey. Aku tak suka filem ni, aku tapis. No, they have their guideline. Saya nak tanya, adakah tindakan muslimah perkara dia menunjukkan filem kita tak perlu didemokrasikan? Okey, saya pendemokrasian filem saya tak ada masalah. Dia ada perbezaan. Pendemokrasian filem ataupun apa tayangannya, dengan kita nak memastikan bahawa apa-apa yang ditayangkan dalam masyarakat kita menepati nilai. Ya, kita kan bercakap dengan acuan kemajuan kita nak maju mengikut acuan sendiri. Kita ni masyarakat timur, kita ini ada nilai moral, kita ada nilai agama, dan nilai-nilai agama dan moral kita across the board lebih kurang sama. Ya, tu sikit-sikit saja mungkin bagi orang-orang agama lain dan orang-orang tidak beragama, mungkin dia merasakan bahawa apa saja yang ditunjukkan kita serahkan kepada penonton untuk memilih. Saya sendiri kalau tengok filem, katalah filem tu ada unsur yang negatif, ya, sebagai orang yang matang, sebagai orang ini, saya boleh tapis sendiri. Ya, we are talking about the majority of sebahagian besar daripada masyarakat kita. Ya, yang terdiri daripada remaja. Itu sebabnya kalau kita tengok, kalau kita nak sesuatu yang liberal, negara barat dia ada adult films, ya, but they are very strict about it. Kita ni tidak ada, dengan adanya undang-undang sebegini pun, penguatkuasaan kita sangat lemah. Adult VCD dan sebagainya dijual dengan begitu berleluasa, itu kira betul-betul salah lah. Tetapi yang lainnya itu masih lagi kita rasa belum lagi masalah untuk penerbit dan pengimport filem untuk buat penapisan sendiri. Kalau tidak, LPF lepas ni tak ada kerja, ya, kita kena bubar. LPF tak perlu lagi ada. Mungkin satu cara kerajaan untuk cut down kita punya expenses lah, ya, nak menyelamatkan wang, ya, LPF tak perlu ada. Apa guna kita ada LPF, apa guna kita ada ni semua. Jadi itulah yang sepatutnya kami merancang besok, tetapi rasanya tak dapat last minute sebab baru semalam kita mula move. Saya bercadang nak buat PC ni, insya-Allah dalam minggu depan, ya. Kita tengah minta appointment, kita nak jumpa menteri, kita tak nak jumpa
Setiausaha KSN tak nak jumpa. Tak jumpa menteri sendiri. Ya. Ya, tanda tangan selepas kita jumpa menteri dulu. Sementara kita nak set up insya-Allah Facebook lah, nak tengok berapa ramai orang menyokong kita. Tadi bila dalam perjalanan saya sebut kepada seorang dua yang dengan saya tadi, kita orang ada program, saya nak pergi buat press conference ini. Saya kata, you all tahu tak lepas ni LPF tak ada menapis lagi tau. Dia kata, ya Allah doktor, kata dia, saya hari tu tengok saya pun heran tapis ke tidak. Ya, jadi dia pun heran LPF berfungsi ke tidak selama ini. Ya, itu dengan LPF berfungsi tu. Bayangkan kalau LPF tidak berfungsi lagi. Ya, mungkin saya nak sebut di sini yang sensitif tentang filem ni terutamanya adalah masyarakat Muslim Melayu. Ya, orang saya tak tahu, mungkin lepas ni saya akan engage dengan ibu-ibu pendidik-pendidik berbangsa Cina dan India untuk mendapat pandangan mereka dan sokongan mereka. Tapi setahu saya memang ada rungutan tentang terutamanya yang aksi ganas dan sebagainya. Tidak betul kalau masyarakat mengatakan bahawa filem tidak mempengaruhi tingkah laku anak muda dan remaja kita dan kanak-kanak. Tak betul. Banyak kajian telah menunjukkan bahawa ada pengaruh ke atas anak-anak, ya, tentang apa yang mereka lihat. Dan tak betul lah kalau dengan kita tak boleh, kita kena faham, kita sebut mengenai demokrasi, kita juga mengatakan demokrasi itu bukan lesen untuk melakukan segala-galanya, ya. Kita ada batas norma, batas moral, batas agama dan sebagainya. Kita perlu menghormati. You see, dalam mana-mana masyarakat kan, saya kalau boleh saya ilustrasi sikit, kita dalam saintifik kita panggil, kita ada bell curve, ya, satu carta yang menunjukkan distribusi populasi, ya, kependudukan. Kita ada 90% daripada masyarakat duduk di bawah bell itu, bawah lekuk normal. Lagi 5% ekstrim kanan, satu lagi ekstrim kiri. Kita tak boleh nak dengar semata-mata ekstrim kiri hanya untuk memuaskan hati orang yang kiri ini sangat, maka kita mengorbankan kehendak yang majoriti. Itu penting, ya. Jadi kalau kita buat satu polling pun, kalau kita tanya orang ramai, maka saya ingat mereka tak akan bersetuju dengan satu pendemokrasian tanpa batas lah. Filem. Seni ni, kalau kita bercakap mengenai filem, kita juga kena ingat seni ni halus. Apa yang ada dalam filem kita sekarang, seperti bila kita sebut mengenai lawak, kita kata lawak kita belum sampai satu standard yang bagus, sebab lawak kita lawak slapstick, ya. Sekarang ni tengah refine lawak kita kepada lawak yang tahap yang lebih tinggi, ya. Begitu juga dengan filem. Filem yang bawa message tu, dia nak nunjuk kata orang tu ada perhubungan di luar perhubungan haram, dia tak perlu tunjuk adingan ranjang. Dia ada seni dia untuk mempotretkan, untuk menggambarkan. Dia kata yang tersurat dengan tersirat. Filem kita masih lagi tahap yang tersurat, bukan tersirat. Ya, menunjukkan tahap mungkin mentaliti rakyat kita masih lagi tahap itulah. Kebebasan media dan kebebasan pelaksana filem tu kan. Maksudnya sekarang ni macam mereka bertanggungjawab, maka penerbit bertanggungjawab dengan setiap konten dia kan. Itu juga dengan pembikin filem tu mungkin nak selaraskan. Okey. Selaras tak apa. Dia boleh dia boleh lepaskan kepada penapis filem. Tetapi akta itu perlu diubah suai. Makna dia, kalau ia diserahkan kepada mereka dan sekiranya filem yang keluar itu tidak ikut garis panduan dan akta yang ditetapkan, maka mereka bertanggungjawab. Makna hukuman yang berat perlu dikenakan kepada mereka. Jadi dia tak boleh, kalau sekarang ni LPF kata kami akan hanya bertindak sebagai pemantau, maka saya ingat akta ini perlu dipindah. Ada, tapi tindakan itu itu bukan ni akta penapisan filem ni yang akan dipindah. Tapi belum pindah. Ini keluar daripada tahun 2010. Tetapi ini mainly untuk kerajaan akan mengkaji akta penapisan filem 2002 bagi membolehkan hukuman denda dan penjara yang lebih berat dikenakan kepada pesalah yang didapati terbabit dengan aktiviti menjual filem tidak ditapis, termasuk lucah dan cetak rompak. Ini mainly yang jual on the street tu memang dah tak
ditapis. Tapi maksud saya, kalau dia lepaskan kepada lembaga penafisan tak buat lagi, sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk mengklasifikasikan. Jadi sekarang siapa nak klasifikasi? Okey, kalau kita berinya tanggungjawab kepada penerbit, ya, 18 apa ke U ke ada dia punya klasifikasi itu. Faham saya klasifikasi ini dibuat oleh LPF. Kalau dilepaskan kepada mereka, sekiranya mereka tidak comply, ya, tapi saya yang sebimbang, tak comply tapi setelah ditayang. Yalah, how do you know the kesan selepas ditayangkan? Takkan selepas nasib menjadi bubur baru kita nak bertindak. Kan? Bagi saya itu history. Kita nak buat langkah pencegahan, dan akta itu adalah akta mengawal. Ya, akta ni mengawal, bisa itu ada hukuman-hukuman dia. Tetapi sekarang ni dia tak boleh menghukum sebab penerbit filem semua perlu melalui LPF. Bila LPF lulus, hilanglah tanggungjawab penerbit filem dan pengimport, kecuali kalau dia tayang juga, kan? Jadi makna di situ ada stop gap dia di LPF. Jadi penerbit dan pengimport tidak bertanggungjawab sebab semua filem perlu melalui mereka. Yang dia buat announcement kata nak pindah ni, ya, ini obvious yang tak dapat kelulusan. Maksud saya begini, sekiranya dia nak bagi kepada penerbit dan pengimport, akta ini perlu dipindah, makna tanggungjawab itu diletak ke atas penerbitnya, ya. Kalau tidak akan, it will not work, kan? Bagi saya susahlah kalau kerajaan mengabsahkan tanggungjawab dia, ya. Serupa, now we are talking about self-regulation, self-censorship dan sebagainya, kan? Jadi bila self-censorship, kalau kita sebut TV, kan, media, ya, semua bila kerajaan sudah menjawab, oh itu kita tak halang dia untuk apa orang kata, untuk menyiarkan berita-berita mengenai pembangkang lah kata, but it is self-censorship. Itu tak apalah, tak ada hukuman, tak ada apa, tetapi we are talking about perkara-perkara yang keluar daripada garis panduan. As it is now pun sudah ada garis panduan. Kalau saya pembuat filem, sebelum saya buat filem, saya tengok garis panduan, kerana saya tak nak risiko saya bila masuk di LPF filem saya dipotong-potong. Tetapi kita tengok dengan ada garis panduan pun masuk dalam LPF kemudian dipotong, mereka masih komplain sebab dia orang kata kenapa dipotong, kan? Jadi maksudnya dengan ada garis panduan yang ada sekarang pun, pembikin dan pembuat filem masih tidak menepati garis panduan ini dan masih perlu ditapis. Jadi for me, all the films mesti lalu LPF. Kemudian LPF yang kena ambil tanggungjawab. Ya, dia tak apalah, dia kena ada perisai lah. Rakyat boleh kritik dia, rakyat kata dia, tapi dia ada tanggungjawab lah. Kerajaan biasa dah kena kritik. Not yet. I'm saying that self-censorship amongst importers and producers, not yet. I think because of our value system, sebab nilai moral dan agama kita tidak homogeneous, masih berlainan. Jadi some things may not be offensive to producer A, kan, tapi offensive to the other community. Ya, itu sebab kalau tidak kita akan selalu bergaduh dalam perkara ini. We have to take the middle lah. Kita ada extreme this side, extreme that side. We still have to. But who determines the middle? Kerajaan. Kerajaan ini berkuasa. Pihak Mediapass melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapass, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.